Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kejutan paling besar yang berlaku dalam kes pendakwaan terhadap Muhyiddin Yassin hari ini di mahkamah. Apa yang berlaku mengejutkan semua. Ada yang mula mengatakan, adakah Muhyiddin sekarang sudah terbiar terkapai berseorangan tanpa sokongan daripada parti yang lain? Ini apabila satu laporan ditulis, tiada kelibat pemimpin PAS di Mahkamah Gua Musang. Apakah ini menunjukkan pendirian sebenarnya PAS terhadap Parti Bersatu? Yang mana mereka mungkin sudah mula menghidu bahwa Parti Bersatu dengan kes terbaru Muhyiddin ini tidak membawa apa-apa keuntungan kepada PAS, bahkan ia akan menjadi lebih banyak liability, beban kepada PAS. Dalam pilihan raya akan datang pastinya isu ini menjadi beban besar kepada PAS dan juga kepada Perikatan Nasional sendiri. Sejauh mana layaknya lagi Muhyiddin menjadi pengerusi Perikatan Nasional dengan adanya kes terbaru beliau ini, yaitu kes dakwaan menghasut. Hari ini mengejutkan Malaysia, tiada kelibat pemimpin PAS di Mahkamah Gua Musang. Kemana mereka? Namun demikian, PAS sudah pun membuat satu kenyataan bahawa mereka menyokong Muhyiddin Yassin. PAS seolah-olah menjauhkan diri dari Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dihadapkan ke Mahkamah Session Gua Musang hari ini atas isu mempertikaikan kewibawaannya di Pertuan Agong ke-16. Ia selepas tiada seorang pun pemimpin dari parti itu hadir menyatakan sokongan kepada Muhyiddin. Hanya pemimpin tertinggi Bersatu yang dilihat hadir antaranya Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Ketua Penerangan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Naib Presidennya Datuk Dr. Razzie Jidin. Turut dilihat Ketua Pemuda Bersatu Wan Faisal Wan Ahmad Kamal. Muhyiddin menghadapi pertuduhan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 susulan ceramahnya yang didakwa menyentuh isu raja, agama dan kaum 3R pada kempen pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri awal bulan ini. Kini Muhyiddin telah pun mencipta rekod dalam kes ini. Apabila lebih 300 laporan polis terhadap Muhyiddin telah dibuat, termasuk laporan dari Istana Pahang sendiri. Muhyiddin kini membuat cipta rekod dalam satu-satu kes menerima laporan polis lebih 300 untuk satu kes bagi seorang Perdana Menteri. Perkara ini menunjukkan ianya sangat serius dan telah menyebabkan rakyat Malaysia turut berduka cita. Pendakwaan hari ini menjadikan beliau bekas Perdana Menteri pertama yang dituduh mengikut undang-undang berkenan. Saudara, ini satu perkara yang paling mengecewakan ramai orang. Sebelum ini, Tengku Hassanal dilaporkan murka dan amat terkilan terhadap tindakan Muhyiddin yang secara sengaja dan sinis memperlekeh dan mempertikaikan tugas serta peranan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustabilah Shah ketika baginda menjadi yang di Pertuan Agong ke-16. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan Istana Abdul Aziz, Tengku Hassanal mahu PDRM mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap Muhyiddin yang secara sengaja menyentuh sentimen 3R. Dilaporkan 7 orang peguam akan disediakan mewakili Presiden Bersatu itu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan keputusan daripada mahkamah. Akhirnya mahkamah menolak permohonan Daim Zainuddin untuk kes didengar hakim lain. Ada netizen mengatakan bahawa mengapa perlu tukar-tukar hakim? Apa keperluannya? Adakah kalau hakim lain yang dengar akan ada peluang untuk menang atau ada peluang lebih untuk kalah? Mana satu yang benar? Anda tulis dalam ruangan komen. Mengapa harus bertukar-tukar hakim? Bukankah hakim itu sama saja memegang keadilan?
Hakim Mahkamah Session Azura Alwi membuat keputusan selepas mendapati pemohon gagal membuktikan kemungkinan berlaku berat sebelah. Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini menolak permohonan bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin supaya kes gagal mematuhi notis dengan tidak mengisytiharkan harta termasuk beberapa kenderaan mewah, syarikat dan hartanah didengar Hakim Mahkamah Session lain. Hakim Azura Alwi membuat keputusan itu selepas mendapati pemohon gagal membuktikan kemungkinan berlaku berat sebelah dalam perbicaraan itu. Peguam Nizamuddin Hamid yang mewakili Daim dan istrinya, Naimah Abdul Khalid, tidak membantah keputusan itu. Dalam prosiding hari ini, Nizamuddin turut memohon pengecualian kehadiran Daim dalam prosiding permohonan atas alasan kesihatan. Timbalan Pendakwa Raya Wan Syaharuddin Wan Ladin kemudiannya memohon mahkamah memerintahkan tertuduh dihantar untuk pemeriksaan mental di hospital kerajaan yang digazetkan. Menurutnya, berdasarkan laporan perubatan pihak pembelaan, tertuduh disahkan mengalami beberapa serangan stroke dan keadaan itu menyebabkannya jatuh hingga retak tulang. Jika dilihat keadaan tertuduh, perbicaraan nanti kemungkinan tertuduh tidak dapat hadir. Yang utama ialah kesihatan mental tertuduh, katanya menurut Berita Harian. Wan Syaharuddin menjelaskan Seksyen 342 Kanun Tata Cara Jenayah boleh digunakan untuk menilai sama ada Daim layak dibicarakan. Azura menetapkan 17 Oktober depan keputusan permohonan itu. Daim sebelum ini memfailkan permohonan untuk memindahkan kes pada 7 Mei lepas atas alasan antaranya terdapat kemungkinan berlaku ketidakadilan dan prejudis terhadapnya kerana kes istrinya Naimah Abdul Khalid juga didengar di hadapan hakim sama, iaitu Hakim Mahkamah Session Azura Alwi. Pada 29 Januari lepas, Daim atau nama sebenarnya C. Abdul Daim Zainuddin, 86 tahun, mengaku tidak bersalah atas pertuduhan gagal mematuhi notis dengan tidak mengisytiharkan harta termasuk beberapa kenderaan mewah, syarikat dan hartanah di sekitar Kuala Lumpur, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Perak dan Kedah. Naimah pula 66 tahun didakwa pada 23 Januari lepas atas satu pertuduhan gagal mematuhi notis dengan tidak mengisytiharkan harta termasuk Menara Ilham dan beberapa hartanah di sekitar Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Mereka didakwa mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang membawa hukuman penjara tidak melebihi 5 tahun dan didenda maksimum RM100,000 jika sabit kesalahan. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya dah terbongkar. Muhyiddin sebenarnya tiada jumlah SD mencukupi jadi Perdana Menteri. Akhirnya terbongkar bahawa pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin sebenarnya tidak pernah mempunyai 115 ahli parlimen yang menyokongnya sebagai Perdana Menteri. Ia dipercayai kerana terdapat pertindihan apabila beberapa ahli parlimen menandatangani SD sehingga 2 atau 3 kali. Kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kedudukan Muhyiddin ketika itu tidak jelas kerana dakwaan sudah peroleh 115 akuan bersumpah SD adalah bercanggah. Ia sekaligus mendorong Yang di-Pertuan Agong pada ketika itu untuk membuat semakan semula. Atas sebab itu telah didapati Muhyiddin tidak mempunyai sokongan SD yang mencukupi untuk dilantik sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15 pada November 2022.
Apabila kedudukan tidak jelas, Muhyiddin kata ada 115. Anwar kata ada 112. Ada orang tanda tangan sekali, 2 kali, 3 kali. Ada parti berbeza pendapat. Oleh itu, Tuanku Agong pada waktu itu terpaksa buka semula dan semak untuk yakinkan diri tuanku. Sebab itu dalam Perlembagaan Persekutuan dikatakan, mengikut pandangan dia atau Agong setelah melihat tuanku, kemudian tuanku panggil sidang Majlis Raja-Raja untuk bincang. Katanya kepada media selepas makan tengah hari ini. Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH berkata, Majelis Raja-Raja dan Peguam Negara ketika itu, yaitu Tan Sri Idrus Harun, turut mempertikai jumlah SD berkenan. Setakat saya faham, pandangan Raja-Raja dan Peguam Negara pada masa itu yang dilihat oleh Muhyiddin mengatakan, jumlah itu dipertikai, maka diserah pada budi bicara Agong, kata Anwar. Muhyiddin ketika berkempen pada pilihan raya kecil PRK Nenggiri baru-baru ini mendakwa, beliau memiliki 115 SD selepas PRU 15 dan menyatakan bahwa jumlah itu cukup untuk beliau menjadi Perdana Menteri. Namun katanya, beliau tidak dipanggil oleh Tuanku Agong untuk mengangkat sumpah. Perkara ini telah menimbulkan kemarahan berbagai pihak, termasuklah yang terkini, daerah Bentong bakal menyaksikan. Rekod baru dibuat terhadap seorang bekas Perdana Menteri yang mungkin beliau akan terima laporan polis lebih daripada 300 untuk satu-satu isu. Dengan adanya tindakan itu menunjukkan ianya adalah perkara yang sangat besar, membuatkan rakyat gelisah dan tidak berpuas hati. Tindakan Muhyiddin menyentuh 3R. Jadi kini terbukti Anwar Ibrahim telah pun bersuara kali ini. Terbongkar bahwa Muhyiddin sebenarnya tiada jumlah SD mencukupi jadi Perdana Menteri. Sebelum kita berpisah, mohon tinggalkan komen Anda, berikan komen yang paling banyak, paling hebat. Jumpa lagi.